Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bagi matematik tingkatan 1 di mana kita masuk bab baru, bab 10, iaitu tajuknya adalah perimeter dan luas. Okey, di mana di dalam video ni kita hanya fokuskan kepada perimeter sahaja. Okey, dalam tajuk perimeter ni antara perkara yang murid perlu ketahui ialah yang pertama adalah cara untuk menentukan perimeter. Kemudian yang kedua adalah cara untuk menganggar perimeter. Dan yang ketiga adalah cara untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan perimeter. Okey, so sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan perimeter, kita perlu tahu apakah definisi bagi perimeter. Okey, so kalau kat sini perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Misalnya kita boleh menentukan perimeter kolam renang yang pelbagai bentuk dengan mencari jumlah panjang sisi kolam renang itu. Jadi kita tengok formulanya, maksudnya perimeter inilah jumlah ukuran panjang sisi, iaitu ataupun dengan erti kata lain ini adalah ukur lilit. Okey, ukur lilit suatu bentuk, okey, yang mengelilingi suatu kawasan yang tertutup. Okey, so kalau kita tengok kolam ni untuk gambar rajah foto A, bentuk kolamnya adalah berbentuk segi empat tepat. Jadi dia senang untuk kita mencari perimeternya, di mana kita perlu tambahkan sahaja keempat-empat sisi, panjang keempat-empat sisi ini. Okey, so bila kita tambahkan, maka kita mendapat perimeter bagi kolam foto A. Okey, so mungkin kalau contohnya mungkin dekat sini 5 meter, kat sini 5 meter, sini 3 meter, sini 3 meter. So kita tambahlah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3. Okey. Kemudian untuk gambar foto B, kolam ini mempunyai pelbagai bentuk. Okey, dia ada banyak curve. Jadi bila ada banyak curve ataupun banyak lengkuk, kita tak boleh nak ukur menggunakan pita ukur yang straight. Okey. Jadi cara untuk mengukur perimeter bagi gambar rajah yang mempunyai banyak bentuk, maka kita boleh menggunakan benang ataupun tali. Kita ukur lilit, kita letak tali di sekeliling objek yang kita nak ukur tu. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, so kita letak tali tersebut dari hujung ke hujung. Kemudian tali yang kita telah ukur tadi, kita akan ukur pula menggunakan pembaris ataupun pita ukur yang kita ada. Okey, maka kita dapatlah perimeter objek tersebut. Okey, so sekarang kita lihat kepada contoh yang pertama, macam mana untuk menentukan perimeter bagi bentuk yang diberi. Okey, kita fokus kepada A dahulu. Okey, antara cara untuk kita tentukan bagi gambar rajah A, kita tengoklah clue-clue yang diberi. Contohnya dekat sini, dia telah beri kat kita satu, okey, ni antara clue yang diberilah. So ada 3 tandaan yang sama bermaksud panjang PQ, RS dan TU adalah sama panjang. Okey. So kalau RS 4 cm, dekat sini pun akan jadi 4 juga. So TU pun akan jadi 4. Okey. Kemudian panjang RQ dengan ST pun sama panjang. So ST 3, sini pun akan jadi 3 juga. Okey. Kemudian UV dia dah bagi 9. So dekat sini kalau murid nampak ada 2 tanda. Kat sini pun ada, PW pun ada 2 tanda. Bermaksud panjang UV dan PW ni adalah sama banyak. Okey, so dekat sini pun 9. Okey, untuk panjang VW ataupun WV ni, macam mana kita nak tahu? Kita perlu tambahkan di bahagian yang bertentangan dengan dia, iaitu PQ tambah RS tambah TU. So PQ kita ada 4 ni. Lepas tu kita tambah RS pun 4. Okey, TU pun 4. So 4 tambah 4 tambah 4 kita dapat 12 cm. Okey, so kita tengok penyelesaian kat sini. Okey, perimeter PQ. Okey, so ni PQ.
P dan Q kita ada 4. Okey, 4. QR ni kat sini Ini Q, ini R. So ada 3. Kemudian RS. Okey, RS kita ada 4. Kemudian ST adalah 3. So 3. Kemudian TU adalah 4. Okey, UV 9. Kemudian VW adalah 12 yang kita telah cari tadi. Kemudian WP adalah 9. Okey, bermaksud kita just tambah sekeliling objek tersebut, maka kita dapatlah 48 cm. Okey, cikgu harap faham Jadi kita tambah saja sekeliling objek tersebut. Okey, kita pergi contoh B pula. Okey, untuk contoh B sama saja kaedahnya, iaitu kita tengok apa yang tak ada pada gambar rajah, kita kena cari. Contohnya, okey, AF dia dah beri 9. Okey, kita dah ada. FE adalah sama dengan AB walaupun dia tak bagi tandaan macam ni. So kita boleh tengok gambar rajah lah, dia adalah bersudut gambar rajah segi 4 tepat, di mana sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey, so dekat sini 6. Kemudian ED adalah 5. Okey, kita tak nak ukur kat sini, kita tak nak ukur kita ukur di luar sahaja. Okey, kemudian DC yang perlu kita cari. Okey, macam mana kita nak mencari panjang DC? Okey, disebabkan AF itu adalah 9. Okey, kalau murid tengok dekat sini, panjang kat sini adalah 9 dan panjang kat sini 9 di antara A dan F, dan panjang EG. Okey, kemudian ada E, ada G, iaitu 3 cm. Okey, so kita nak tahu balance dekat sini berapa. So kita just tolakkan sajalah 9, kita tolak 3, maka kita dapat 6 cm. Okey, jadi kita tambahkan saja, murid boleh kiralah sendiri, iaitu kita tambahkan 9. Okey, kita tambahkan perimeter adalah 9. Okey, 9. Kemudian tambah, ambil 6 ni. Tambah 6. Tambah yang di sini, ED ni adalah 5. Okey, tambah 5. Kemudian kita ambil yang ini 6. Tambah 6. Kemudian kat sini 4. Tambah 4. Kemudian dekat sini 6. Tambah lagi 6. Okey, so kita just tekan saja kalkulator. 9 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 4. So kita dah dapat sekeliling, iaitu 30 cm. Okey. So kalau cikgu dapat 30, mungkin ada yang tertinggal. So kita check balik. 9, 6, 5, 6, 4, 6. Okey, sekejap cikgu tekan Cikgu mungkin salah kira. 9 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 6. Okey, betul. 36 cm. Okey, cikgu padam ni. Jawapan dia adalah 36 cm. So samalah dengan apa yang diberi pada buku teks. Okey, murid boleh rujuklah nota yang diberi dekat sini. Dia dah terangkan macam mana dapat panjang WV, iaitu untuk gambar rajah pertama, dan CD bagi gambar rajah yang kedua. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh 2. Okey, ini ada bentuk cikgu tak pasti bawah jambatan ke apa. Ini adalah kita nak cari perimeter bagi objek tersebut. Okey, kalau murid lihat pada gambar rajah ni, bahagian sini boleh diukur sebab dia bergaris lurus, bahagian atas pun bergaris lurus, bahagian sini pun kita tak ada masalah. Bawah sini pun kita tak ada masalah bahagian tapak dia. Yang problemnya di bahagian tengah ni kerana dia ada curve. Okey, bila ada curve, bermaksud kita kena menggunakan tali ataupun tali lah yang sesuai untuk objek yang besar. Kalau objek yang kecil, kita boleh guna benang lah. Okey, so ini cara dia. Okey, so kita tengok penyelesaian. Setelah kita ukur, okey, ini adalah 3 cm.
Okey, dekat atas 6 cm, dekat tepi ni pun sama 3 cm. Kemudian dekat tapak ada satu. Kemudian yang bahagian curve tadi, okey, kalau tengok gambar rajah ni dia kata ukur panjang garis lengkung dengan menggunakan benang. Okey, ataupun tali lah, tak kisah mana-mana satu. Okey, jadi kita just ukur and then kita ukur pada pembaris semula berapa panjang. Okey, jadi kat sini diguna 6.3 cm. Jadi kita just tambah saja ke semuanya, iaitu 1 tambah 3 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 6.3, maka kita dapat 20.3 cm. Okey, jadi sebenarnya perimeter ni sangat mudah lah. Kita just tambahkan sahaja ukur lilit. Okey, kemudian kita belajar cara untuk menganggar perimeter. Macam mana kita nak membuat anggaran perimeter yang pelbagai bentuk. Okey, so kalau ikut soalan ni, anggaran ni kita boleh menggunakan grid, gambar rajah grid ni, di mana dia ada ukuran 1 cm 1 cm, 2 cm 2 cm, bergantung kepada gambar rajah yang diberilah. Okey, jadi kalau kita tengok untuk gambar rajah A, so kita nak buat anggaran, kita menggunakan grid ni. Okey, ini adalah 1 cm. Sini pun 1 cm, sini 1, sini pun 1, ini pun memang dah penuh dari hujung ke hujung pun 1. Okey, so kita tanda dululah yang ada 1 tu. Jadi sekarang kita dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Sekarang kita dapat 6 cm. Okey, kemudian kita nak buat anggaran yang lain. Okey, nama pun anggaran, so kita just anggarkan sahaja. Okey, contohnya cikgu nak gabungkan yang ini dengan yang ini. Okey, so cikgu anggarkan dia akan jadi 1 cm. So untuk kedua-dua ni cikgu akan labelkan dia sebagai 1 cm. Okey, untuk dua-dua gambar yang oranye ni. Okey, kemudian kita buat yang ini pula. Okey, so anggarannya dekat sini, ini ke sini yang cikgu tandakan warna pink ni. Okey, so cikgu anggar yang ini pun lebih kurang 1 lah, termasuk dengan yang ini. Okey, cikgu anggarkan sahaja 1. Okey, kemudian cikgu anggarkan lagi yang lain, iaitu yang ini dengan yang ini lebih kurang 1.4. Contohlah kita just anggarkan. So kita just tambahkan saja, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.4. So cikgu buat anggaran. Anggaran cikgu 9.4 cm. Kemudian soalan tu tanya, dia suruh ukur perimeter bentuk tersebut dengan pembaris atau benang dan nilaikan ketepatan anggaran tersebut. Jadi kita ambil benang, kita ukur bentuk yang ada dekat sini, bentuk trapezium ni kan. Bukan bentuk trapezium. Bentuk yang ada pada gambar rajah ni. And then kita ukur pada pembaris sama ada betul tak dengan 9.4 cm. Kalau bezanya hanya sedikit, contohnya bila kita ukur dengan benang, kita dapat 9.9 ataupun kita dapat 10.0 ataupun kita ukur 9.2, 9.0. Jadi tak banyak dia punya beza, maka ketepatan anggaran tu kita boleh kata agak tepat lah, sebab kita hanya beza sedikit dengan nilai sebenar. Okey, itu caranya. Okey, and then kita pergi kepada soalan B pula. Macam mana kita nak buat anggaran? Tengok pada ukuran yang diberi. So, satu kotak besar ni adalah 2 cm. Okey, jadi cikgu buat anggaran lah. Ini, yang ini 2. Yang ini pun sama, cikgu buat anggaran 2. Ini pun sama, 2. 2. Okey, so yang ni pun 2. 2. So kita tambahkan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, cikgu anggarkan 12 cm. Jadi, kita ukur pula dengan benang. Kalau kita hanya dapat 10, contohlah anggaran kita hanya 10. Yang tepat adalah 10. Okey, yang kita guna benang adalah 10 cm saja, sedangkan kita buat anggaran tadi 12. Jadi bila terlalu banyak beza sampai 2 cm beza, okey, so beza dia adalah 2 cm, maka anggaran yang kita buat tadi adalah tidak
tepat. Okey. So yang ini kena ukur lah, ukur sendiri. Murid kena ukur dan cuba buat anggaran. Okey, tengok ada beza ke tak beza. Sebab yang ni cikgu cikgu tak tahu ukuran sebenar berapa. Okey. Itu adalah anggaran. Kemudian kita pergi kepada seterusnya, bahagian seterusnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Okey, raja di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta di hadapan sebuah kompleks beli belah. Pihak kompleks beli belah itu hendak memagari. Okey, memagari seluruh kawasan letak kereta kecuali laluan masuk dan pintu utama. Sekiranya kos memagar ialah RM80 semeter, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak kompleks beli belah? Okey, jadi fahamkan soalan. Okey, ini adalah tempat letak kereta yang berwarna coklat ni. Kemudian dia nak buat pagar, okey, sekeliling kawasan letak kereta ni kecuali pintu utama ni, so ni dia tak nak, dan juga laluan masuk ni. Kecuali yang 10 meter ni dia tak akan buat pagar lah. Jadi kawasan yang sekeliling lain dia akan buat pagar. Jadi macam mana kita nak tahu kos tu? Dia kata RM80 semeter. Jadi kita perlu cari berapa meter yang diperlukan untuk pagar tersebut, barulah kita darab dengan RM80 semeter. Jadi macam mana kita nak cari jumlah ukuran perimeter. Okey, so kita dah tahu dekat sini AB adalah 45. Okey, cikgu tulis kat sini 45 meter. Kemudian CB yang kita tak tahu. Itu yang kita nak cari. Jadi kita tengok clue apa yang diberikan pada gambar rajah ini. Okey. So, kalau awak tengok dekat sini, macam mana kita nak cari BC ni adalah kita kena fikir, okey, apa yang diberi clue-nya dekat situ. Okey, jadi kita nak tahu anggarannya dekat situ. Kita tengoklah panjang KL ni adalah 32 meter. Kemudian AM adalah 8 meter. Okey, so panjang CB ni hanya setakat dari C ke B. Okey, kemudian kita ada DE DE panjangnya adalah sebanyak 35. Macam mana cikgu tahu 35? Sebab ada tanda macam ni. Okey, so sini 35. Okey, so 35. Okey, jadi macam mana kita nak tahu panjang CB? Okey, so kalau murid tengok dekat sini, CB ni dia kata DE, sekejap cikgu highlight sekejap. DE tambah FG tolak AM tambah LK, iaitu 35 dia tambahkan dengan 30. Kemudian kita tolak 8 dengan 32. Kenapa dia buat macam tu? So kita tengok gambar rajah. Okay, kenapa dia tambahkan 35 dengan 30? Yang ini cikgu kata kenapa dia tambahkan 35 dengan 30? Sebab dia nak tahu panjang keseluruhan dari D ke G. Okey, so untuk D ke G ni kita tambahkanlah 35 tambah 30, kita dapat 65 meter. Okey, kemudian dia tolakkan dengan 8 tambah 32. Kenapa dia tolak 8 dengan 32? Sebab 8 dengan 30 adalah sampai dekat sini. Nampak tak beza dia tu? Jadi 8 dengan 32 adalah ukuran dari sini ke sini. Okey. Ini adalah A. So dekat bawah adalah K. So AK ni adalah AK A hingga K. So kita tambahkan 32 tambah 8 meter. So kita dapat 40 meter. Maka kita tolaklah dari D ke G ni kita ada 65, kita tolakkan dengan 40. Okey, so 65 tolak 40 kita dapat 25. 25 tu kawasan mana? Iaitu dari atas ke bawah. Okey, iaitu C ke B. Okey, so C ke B kita dapat 25. Okey, itu caranya lah. Okey, kemudian kita dah dapat
CD 35, okey, memang dah ada. DE tadi kita dah cari iaitu 35 meter. EF adalah 12 meter. FG 30 meter. Kemudian kita nak cari panjang KG. Dari K ke G. Okey. So K untuk mencari panjang K ke G, kita perlu tambahkan yang bertentangan dengan dia iaitu kalau lihat dekat atas ni, LM adalah cikgu bulatkan dengan warna hitam warna biru. Okey, LM 8. Kemudian kita tambahkan panjang AB iaitu 45. Nampak tak ni? 45. Okey, kemudian kita tambahkan panjang CD. Tambah lagi 35. Kemudian kita tambah EF 12 meter. Okey. So kita tambahkan 8 tambah 45 tambah 35 tambah 12. Okey, maka kita dapat 100 meter. Okey, 100 meter adalah panjang K hingga G. Tetapi soalan tadi kata laluan masuk dia tak nak. So kita kena tolak 10 meter ni kita kena tolak. So kita tolaklah 10 meter. So kita dapat 90 meter. Okey. So untuk cari perimeter kita just tambahkan sahaja sekeliling tersebut. Okey. So perimeter iaitu cikgu bermula daripada AB ya. Cikgu tanda dengan pen hitam ni. Okey, AB yang cikgu bulatkan dengan hitam ni 45. Kemudian tambah BC. Okey, dekat sini tambah 25. Okey, tambah. Kemudian CD 35. Okey, DE 35 juga. Kemudian EF 12 meter. FG 30 meter. Kemudian G ke H dan J ke K ataupun G ke K kecuali JH kita dah kira tadi 90 meter. Kemudian kita dah kira yang ini dari sini dengan yang ini 90 meter. Kemudian KL 32 meter. Tambah LM 8 meter dan MA 8 meter. Oh sorry, sebab pintu utama kita tak perlu. Jadi yang 8 dengan 8 ni tak perlu Sekejap, cikgu delete. Jadi kenapa 8 dengan 8 ni kita tak payah tambah? Sebab itu adalah pintu utama. Jadi yang ini kita tak payah tambah lah. 8 dengan 8. Okay, so kita stop sampai kawasan tu je. Sampai KL sahaja, 32. Okay, kita just tambahkan. Guna kalkulator, tekan kalkulator 45 tambah 25 tambah 35 tambah 35 tambah 12 tambah 30 tambah 90 tambah 32. Maka kita dapat 304 cm. Okey, so kita check dulu jawapan betul tak dengan 34 ni. So kita check. Okey, so kalau murid tengok sini betul jawapan yang cikgu dapat 304 meter. Okey. So bila dah dapat 304 meter, tadi dia tanya kos, dia tak tanya panjang. Dia soalan tanya kos, berapa kos yang kita perlu belanja untuk buat pagar tersebut. Jadi dia kata 1 meter RM80. Okey. 1 meter RM 80. So kita just tambahlah kos untuk buat pagar tu adalah 304 meter. Kita darab dengan RM80. Okey, darab 80. Kita dapatlah RM RM24,320. Dan selesai kita punya jawapan. Okey, so cikgu harap faham Okey, so kalau murid tengok dekat sini, kaedah yang diberi ni sama saja apa yang cikgu terangkan tadi.
dia pun dah terangkan dekat sini macam mana nak cari sudut BL, BC dan juga GK. Okey, so ni adalah jumlahnya lah. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan yang cikgu ambil dalam buku teks. Okey, cara untuk kira yang ini pula. Raja di sebelah menunjukkan pelan rumah Encik Yahya. Encik Yahya hendak memasang lampu LED yang berwarna-warni mengelilingi rumahnya sebagai hiasan untuk menyambut Hari Raya. Hitung kos pemasangan sekiranya harga pemasangan lampu LED ialah RM20 per meter. Jadi kita kena ukurlah perimeter pelan rumah Encik Yahya ni, iaitu dekat atas ni yang kita tak tahu lagi, dekat atas dengan bahagian kiri. So untuk di kiri ni kita just tambahkan saja 8 dengan 10. So kita dapat 18 meter. Okey, kemudian 25 dekat atas ni, so kita nak tahu yang dekat sini kita kena tolakkan sahaja. Macam mana kita nak tolakkan? Iaitu kita kena tolak bahagian ni. Okey, so macam mana kita nak tahu panjang di antara dekat sini? Dekat sini. Macam mana kita nak tahu? Iaitu kalau dekat atas adalah 8 cm, maka dekat sini pun akan jadi 8 meter. Okey, so 25 kita tolakkan dengan 8 lah. 25 kita tolak 8. So kita dapat 17 dekat sini. Okey. So kita cari dulu perimeter. 18 meter tambah 17 meter tambah 8 meter tambah 8 meter, ni meter tambah 10 meter tambah 25 meter. So kita tekan kalkulator 18 tambah 17 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 25. So kita dapat 86 meter. Okey. So 1 meter RM20. So kita kos dia adalah 86 meter kita darabkan dengan RM20. So kita dapat RM RM1,720. Okey. So itu saja yang kita belajar pada hari ini. Jadi sebenarnya tajuk perimeter ni bukanlah satu topik yang sukar, topik yang sangat senang dan murid memang boleh faham. Jadi sekiranya keluarlah dalam peperiksaan tajuk perimeter, jadi murid perlulah skor. Jangan buat kesilapan bagi soalan yang senang. Tajuk yang senang kita kena skor. Okey. Itu antara tips lah untuk memperoleh markah yang tinggi. Okey, so itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan oleh cikgu. Assalamualaikum.